Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Alladhi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina al-Mustafa alladhi la nabiyya ba'dah. Ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal hidayah والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة. لعل akan sambung kitab Mizan Az-Zarari. Lebih dulu kita mengucap syukur Alhamdulillah di atas limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengaturkan kita hanya diatur. Kalau dulu setelah selesainya majlis di Pondok Bukit Jung, biasanya balik. Tapi perubahan, alhamdulillah, jadi selesainya upacara di sana, masih lagi ada lagi hubungan di sini disambungkan. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Secara kebetulannya. Jadi alhamdulillah bila kita rebut ambil kesempatan. Jadi sama-sama kita rebut peluang keemasan. Balik pihak saudara kita juga rebutkan masa, dan juga bagi saya sendiri pun dapat rebutkan peluang masa. Kerana masa ini masa tutup pondok kita di sana. Jadi kalau musim tak tutup itu seolah-olah kata tak diizinlah untuk keluar. Sebab itulah masa ni masa tutup. Hari Ahad kita tutup, hari Isnin selalu terus, mari minggu pertama di Kelantan, sehingga suntuk pada hari Jumaat, paksa balik. Kerana majlis kita hak tetap tidak tutup, hari Sabtu di Patani, Ahad jalan, dan petang pula di rumah sendiri untuk majlis awam. Selepas itu hari Isnin berikut turun pula pergi ke Sungai Petani. Suntuk satu minggu sampai hari Jumaat balik. Satu Ahad seperti biasa. Maka ini minggu yang ketiga ke sini. Jadi bila ke sini kali kita minta cuti sekali bahagian satu Ahad. Sebab itu luah masa bagi kita boleh direct selalu daripada sini terus naik ke Pahang, ke Kuala Lumpur, esok ke Kedah Jumaat. Akan datangnya lagi kedua. Balik itu satu Ahad sambung seperti biasa, lepas tu buka pondok. Itulah. Jadi alhamdulillah semua itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab ni kita alhamdulillah syukurlah bila kita rebut peluang. Sama-sama rebut peluang. Kalau tak ada rebut, tak ada masa semua kita ni dalam hidup ni. Semua ada kerja. Sini kata tak. Penuh dengan kerja. Kalau kita tak rebut salah tak ada lah luang untuk kita. Jadi alhamdulillah dengan taufik hidayah dari Allah, dapat kita rebut masa untuk apa dia? Untuk kita ambil bahagian mendengar. Di samping kita mendengar itu, orang petani panggil menadah kita. Ini panggil tak gitu? Panggil menadah ke? Tak apa. Kamu kata ada tangan je tak? Kita pun tak ada juga. Orang petani panggil
menadah kita. Dia baiklah. Alhamdulillah. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mana Allah tak izin, mana boleh kita nak rebut keluar kan? Di atas alasan tak dan. Sini kata tak dan. Kata ni kata tak ada. Kata ni kata. Sini kata tak dan. Betul tak? Tak dan. Jadi walaupun apa jadi dan juga. Alhamdulillah syukur. Marilah kita sambung. Di mana tu muka suratnya? Di baris yang keberapa? Ingat, siapa ingat? Wassalatu wassalam lepas dah kan? Kau? Oh, moga setahun sekali ni. Seminggu sekali pun kadang-kadang jadi tak bertemu Umi. Tak ingat Kau amma ba'du kau. Amma ba'du? Ya, baik. Okay. Anda sudah kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Adapun kemudian daripada itu, yakni ini nak tafsir. Kalau kaedah dia panggil ba'du ana hazaf mudhaf ilaih. Asal pada kaedah amma ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man zikra. Asalnya ia panggil kata apa dia? Ba'da nasa atas keadaan zaraf dalam istilah panggil idhafah kepada mudhaf ilah al-basmalati ila akhir. Apabila dihazafkan mudhaf ilah buat ke perkataan al-basmalah serta niat hati kita qasad ke mudhaf ilah yang dihazaf itu kaedahnya dibinakan atas dham. Amma ba'du. Dia panggil hazafkan mudhaf ilaih serta niatkan makna dia. Maka hukum bina atas dham. Walaupun ada juga setengah katanya hazaf mudhaf ilaih pun boleh juga dikekalkan di atas patah. Amma ba'da. Boleh juga itu kena kita pak kaedah bercara dia. Lalu tu biasanya kitab-kitab Jawi apanya begitulah. Lalu diterjemah amma, terjemah adapun, ba'du, kemudian daripada itu, daripada mana? Lalu takdirnya yakni kemudian daripada basmalah. Ini nama bagi ucapan bismillahirrahmanirrahim, panggilnya basmalah. Mengaji sarah basmalah yubasmilu basmalatan. Betul ingat ilmu kaedah. Selepas daripada ucap bismillahirrahmanirrahim, sebagian mana nak mula apa yang dihargai pada syarak, kita digalakkan supaya mulai dengan basmalah namanya. Dan hamdalah, nama ucapan alhamdulillah hingga akhir. Dan selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun kita lalui, dan juga atas yang lainnya. Selawat salam atas yang lainnya lain daripada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu siapa? Iaitulah alihi, sahbihi dan man tabi'ahum bi ihsan. Selepas daripada itu maka ini panggil apa ni? Dia panggil intiqal, berpindah dari satu uslub kepada suatu uslub yang lain. Dulu kita khutbahkan dengan tersebut, kemudian berpindah dari situ mari nak menyata ba'is. Apa ba'is? Suatu sebab yang boleh nak buat kita ini. Dia panggil ba'is. Sebab-sebab. Berceritanya begini. Adapun kemudian daripada itu maka berkata oleh hamba saya ni lah. Kalau apa dia gunanya hamba, maka hamba ni kalau orang Kelantan ke tukar jadi hamba lah. Orang Kelantan mesti orang kata cakap hamba. Siapa ni hamba? Hamba asal mari daripada hamba. Ini satu kalimah yang bagus, terjemah daripada abdi. Hamba abdi. Kalau kita mengaji dalam tasawuf kita lagi, maqam yang tertinggi ialah maqam ubudiyah. Maqam-maqam yang lain merupakan khadam baginya. Lalu itulah ubudiyah kita panggil hamba. Hamba. Kerana pada wakil diri perkara yang sebenar kita ini adalah hamba. Sekalipun kita tak terasa kata kita hamba pun wakil kita ialah hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Kan? Sebab itu Nabi SAW dia suka pilih hamba. Pahak asliyah. Ada apa lain pada itu? Raja, orang besar, pemimpin, pemerintah katakan itu merupakan aridi. Perkara yang baru datang. Pahak asli hamba. Gitu kita ni yang fakir, hamba yang sangat berhajat. Itu hakikinya kita. Lepas tu mari sifat kaya. Itu panggil aridi. Karena kaya semua al-ghani huwallah. Kita al-faqir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tengoklah. Hai segala manusia, kamu semua segala yang fakir, segala yang berhajat kepada Allah. Itu sifat asliyah. Arti sifat kefakiran itu ialah sifat asliyah bagi kita. Allah Al-Ghani yang maha kaya. Kaya mutlak. Itu sifat Allah. Tiba-tiba ia menzahir kepada kita ini yang kaya. Si Muhammad itu seorang yang kaya. Si Muhammad itu seorang yang jadi pemimpin. Itu sifat-sifat aridi semuanya. Sebab itulah kita adalah hamba. Bila hamba, munasabah lagi pula yang dhaif. Itu sifat asli kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tiba-tiba kita ni yang kuat, yang gagah, yang kuasa. Itu sifat aridi semua tu. Kita asal dha'af kita ini. Sebab tu supaya kita tidak lupa. Itu dia. Arik dia mari ketika-ketika je bagi arik ni. Orang petani kata mari bertekah-tekah. Bertekah ni maksudnya berketika tu lah. Ketika-ketika, satu ketika itu, suatu ketika ini. Asli kan tadilah. Itu sebab kita jangan lupa. Lalu tu gunanya hamba. Maka berkata oleh hamba mana? Yang dhaif. Itu asli semua tu. Allah surahkan dalam ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalau orang mengaji nahwu dah ambil mengaji surah, dah ambil ayat tu buat misal apa tu? Antara lain misal fi'il bina maf'ul hazaf fa'il kerana maklum. Khuliqal insanu ay khalaqallahu al-insana. Dha'ifan wa misal dengan hal keadaan apa dia insan itu dha'ifan yang bersifat lemah. Itu sifat asliyah. Sifat dha'if. Lepas tu panggil al-qawi yang kuat. Tu kuat tu sifat aridah. Baru datang.
Sebab tu dia ambil balik dhaif lah kitanya. Nah, masih muda kita kuat, gagah. Bila tua nanti klik kepada asli dhaif. Itu supaya kita tak lupa. Hamba yang dhaif ia sangat berhajat kepada Tuhan. Itu isyarat pada faqir. Al-faqir ayil muftaqir ila Allah. Klik kepada cara Allah al-mustaghni an kulli ma siwa kita al-muftaqir. Tapi na'at sababi al-muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Nampak na'at sababi. Baik, berhajat kepada Tuhan yang latif, Tuhan yang maha mengurnia, ataupun Tuhan yang maha murah, latif. Dan boleh arti juga Tuhan yang amat berhalus dengan hamba-hambanya. Berhalus kah? Orang yang sifat berhalus ni, kalau minta maaf pun dia mudah maaf. Salah silap orang dengan dia pun, dia mudah maaf. Bila minta maaf selalu. Tak seperti dengan orang yang sifat keras. Minta maaf, tak mau maaf. Allah latif. Allahu latifum bi'ibadih. Kan? Baik. Apa yang hamba nak kata tu begini. Setelah ini panggil maqul qaul kalau mengaji ibarat, maka kata oleh hamba. Apa perkataannya? Setelah hamba. Dia kata kalau mengaji Arab dia panggil maqul qaul ataupun maf'ul bagi qala. Tu kaedah ibarat. Sebab tu isyarat dengan nukta dua titik dua tu nak menyatakan kata ini adalah maqul qaul. Apa kata hamba? Setelah hamba lihat pada beberapa kali dan hamba baca akan suatu syarah. Akan suatu ni kalau mengaji kaedah dia panggil apa ini? Ini apa yang kata bab tanazuk. Apa tanazuk? Setelah hamba lihat maf'ul dia akan suatu syarah. Nak situ juga. Ayat kedua, hamba baca akan suatu. Dia panggil kalau kaedah ibarat dia panggil tanazu'. Dua amal berbut ke satu makmum. Hamba dia panggil uslub Quran hadis. Kita ni uslub Quran hadis. Walaupun kita baca pada Nabi Serubi, tapi kaedah ibarat dalam satu dia ada kaedah semua tu. Katanya setelah hamba lihat akan apa? Maf'ul akan suatu syarah. Dan hamba baca akan suatu syarah. Nak situ semua tu. Dia panggil al-mutanaza' fi. Tu mengingatkan kaedah kalau itu telah mengaji nahwu dulu-dulu. Sekarang balik lupa lama dah tinggal. Itu dia dah. Baik. Setelah hamba lihat pada beberapa kali, bukan hanya satu kali dua. Dan hamba baca akan suatu syarah. Syarah tu yang dinamakan dia syarah tu dengan tijanid darari. Tijanid darari. Syarah kita tijan darari. Syarah atas satu risalah. Atas ni takluk pada waktu syarah. Syarah atas satu risalah. Risalah yang kecil. Itu bahasa surat. Kalau bahasa Terengganu ni panggil apa? Kecil. Itu tak? Daripada kecil jadi kecil. Beda dengan mari kecil lah. Besar. Besar. Kalau besar pula dah. Besar lawannya kecil. Itu bahasa tempatan. Bahasa surat besar. Tapi kalau pergi Kedah, besar. Kau tu pula. Jadi kalau besar, itu jadi besar. Kedah kata. Terengganu kata besar. Bila kecil, jadi kecil. Lepas tu ada juga setengah bahasa, kecil. Kalau kita petani, ada dua-dua guna gitu. Kecil ada guna, kecil ada guna. Ala kulli hal bahasa surat kecil kan. Baik. Jadi atas syarah Tijanud Darari mahkota daripada permata ataupun mahkota yang ditatahkan dengan permata-permata. Itu asal terjemahan.
tapi sudah jadi nama bagi satu syarah Tijanid Darari. Atas satu risalah yang kecil. Risalah yang kecil ni bagi siapa? Bagi al-alim. Ni takluk masuk jadi hal. Hal keadaan satu risalah yang kecil ini ialah karangan bagi al-alim. Bagi al-alimul allamah yang bersangat dan alim, yang sangat berpengalaman. Kita panggil sangat pengalaman. Allamah, alim yang pandai. Al-allamah dengan sirap balarah, taukid pula dengan ta, berkata tak ni. Balarah pada taukid lagi. Kita panggil yang sangat berpengalaman. Ya ada kadang-kadang ni alim pandai saja tapi kurang berpengalaman. Al-alim lagi al-allamah. Siapa itu? Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim dimasyhurkan dengan nisbah Al-Bajuri. Kalau kita biasa mengaji kitab-kitab fiqh baik usul, dia sebut sangat Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kitab dia sangat diguna kitab fiqh Hasyiah Al-Bajuri kan. Di atas syarah bagi Fathul Qarib. Bagi Ibnu Qasim, syarah di atas matan Taqrib bagi Syekh Ahmad Al-Asfahani rahimahumullah ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad, dia mazhab Syafi'i. Dia lahir pada tahun hijrahnya 1198. Bermakna dia ni akhir kurun yang ke-12 lahir dia tu, masuk dalam awal kurun 13. Mati dia tahun 1277. Itulah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dinisbah pada kampungnya Bajur. Sekali-sekala ditukar alif dengan ya. Baijuri pun kalau dikatakan. Kalau kita mengaji kitab dia dua hasyiah di atas matan Jauharatul Tauhid. Bentuk kalam nazam. Matan Jauharatul Tauhid disyarah oleh Syekh Ibrahim gini. Tapi masyhur dengan Hasyiah Al-Baijuri. Sekaligus kita rasa lain. Tak, sama aja. Al-Bajur pun dikatakan, Al-Baijuri pun kata. Matan risalah dia, tu ada likung-likung lagi akan datang tu. Itu matan dia. Risalah Syekh Ibrahim Ibnu Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Risalah itu pada bicara apa tu? Hal lagi. Hal keadaan lagi pada bicara. Hal keadaan risalah itu adalah ia pada bicara akan ilmu tauhid. Pada bicara ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan Tuhan. Yani ilmu hubungkan dengan i'tikad Allah Maha Esa. Baik, maka jadikan nama tauhid. Ilmu usuluddin, asas tapak agama lah sebenarnya. Usul, tapak agama tu asas. Tapi dinamakan tauhid kerana apa? Antara lain tempat penting dalam bicara sangatnya ialah mengesahkan. Kerana ada beberapa banyak musyrikin dia mengaku dari segi kata Tuhan yang menjadikan langit bumi ialah Allah. Bila ditanya dia, siapa yang menjadikan langit bumi? Dia jawab Allah. Siapa yang memperjalan dan memudahkan matahari bulan ini? Dia jawab Allah. Tapi apabila dia beribadah, ibadah itu ke yang lain daripada Allah. Panggil musyrikin. Lalu itulah sebut ini ulama ilmu selain pada ilmu usuluddin juga dinamakan tauhid. Kalau tak ada tauhid tak panggil lagi usuluddin. Walaupun mengaku Allah Tuhan yang menjadi, yang menciptakan alam. Tuhan yang maha kuasa. Walaupun mengaku begitu, bila ibadat kelain pada Allah bukan lagi ahli ibadah. Panggil kufur, tetap di atas kufur. Sebab tu Tuhan masukkan innal ladzina kafaru
min ahlil kitab wal musyrikin. Mai bayan di belakang tu. Sesungguh orang yang kufur. Siapa? Min ahlil kitab. Al-Yahud wal Nasara. Dan wal musyrikin. Masalah allazina kafaru. Jadi tak sah lah kita nak kata orang musyrikin pun beriman juga. Tapi beriman tak sah. Pakai umumnya tak beriman, kufur. Supaya kita semaya solat tak sah. Pada hakikat tak salah lah. Sebab tu Nabi SAW kata pada orang semaya tak betul, kata, irji' anta fasalli fa innaka lam tusalli. Tengok tu. Sedangkan dia sudah solat dah. Kerana dia solat tidak sah, Nabi kata mu semaya semula. Solat kali lagi. Kerana mu belum lam tusalli, mu belum solat. Sebab bila solat tak sah, pada hukumnya belum solat. Solat kali yang kedua. Pergi salam. Nabi jawab salam sallallahu alaihi wasallam. Maka suruh ulangi lagi sembahyang. Belum sembahyang. Tengok kali yang kedua belum lagi solat. Solat pula kali yang ketiga. Suruh lagi kata yang sama, irji' anta fa innaka lam tusalli. 3 kali solat belum solat. Ini orang berkata bila sembahyang tak mencukupi rukun dan syarat, dia agak tidak sah. Bila tidak sah, mana la yu'tabaru, tak dibuat kira. Bila tak dibuat kira, berarti belum solat. Begitulah orang pegang bila tak cukup dalam usuluddin. Pegang Allah yang maha mencipta, betul. Nah, Allah yang maha esa. Esa pada apa? Esa pada zat, esa pada kuasa. Tapi apabila dia ibadat yang lain, tak sah lagi. Tak sah tu masalah innal ladzina kafaru lagi tu. Ada kitab, tengok ahli kitab Yahudi. Dia percaya Musa Nabi dah. Taurat yang diturun atas Musa, katalah dia percaya. Hakikat dia tidak juga sampai dia ubah tu. Katakanlah kita nak buat masalah. Tapi bila Quran tak mau percaya, pada umumnya innal ladzina kafaru situ. Walaupun diberi juga darjat dia min ahli kitab. Dengar tak? Ahli kitab pun kerana pegang tak betul, tak beriman dengan semua kitab, nak panggil jadi orang mukmin dia kena wa kutubihi, bukan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Orang Yahudi beriman dengan kitab Taurat je. Nasara Injil je. Quran tak mam. Tak jadi. Sebab tu masalah innal ladzina kafaru lagi. Itu nak beri nampak bahawasanya dalam bab pegangan setiap satu sifat mesti jelas. Sebab tu kita pegang ada Allah wujud, tak ada syak kita orang mukmin. Bahkan orang kufur pun ahli al-uqala mengaku adanya Tuhan. Sehingga masing-masing panggil lah Tuhan ni begini-begini. Nak kata ahli al-adyan. Nak keluar mulhidah. Zindik, orang tidak punya agama apa-apa kerana dia eka tu tak adanya Tuhan. Orang panggil syirzimatan qalilah, gulungnya kecil saja. Bila ahli al-uqala sungguh, dia mengaku adanya Tuhan yang maha kuasa. Lepas tu masing-masing kata ni yang tu yang ni lah. Baik. Mengaku dengan wujud, mengaku dengan sedianya. Tapi mari tergelincir betul mukhalafatuhu lil hawadith. Ada mesti bertempatnya. Ada Tuhan yang maha esa betul. Mesti bertempat. Tak magul ada yang tak bertempat. Ini tergelincir betul mukhalafatuhu. Hingga tergelincir itu terkadang membawa kepada tanggal iman. Bawa pada bila tergelincir mesti bertempat. Bertempat ni sifat bagi baru. Adakah bertempat yang lazim baginya oleh baru? Kalau iya, itulah jatuh ke kufur. Kalau tak ada tempat yang layak, tu panggil dia mubtadi' je. Sebab dia kata kebimbangan itu sangat-sangat ditakuti. Sebab itu tiap-tiap satu yang kena tahu menjalan tafsir itu kena jelas dan nyata. Itu panggil bila tak jelas, panggil syubhat. Syubhat. Kesamaran. Panggil kesamaran tak? Keliru. Celahu. Ada panggil ke tak? Baik. Itulah. Ini kitab, risalah ini pada bicarakan ilmu tauhid. Kemudian syarahan Tijan tadi, siapa yang syarahnya? Sakit lagi. Yang telah syarah akan dia. Ini sifat mana ni? Ibarat tu. Klik pada suatu syarah yang dinamakan dia dengan Tijan Darari
Syarah atas satu risalah. Satu risalah yang kecil. Satu risalah tu yang telah syarah akan dia. Sifat situ. Sifat ada satu risalah. Yang telah syarah akan dia akan satu risalah yang kecil itu telah syarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tu Bintan tu silap bagi bawah. Itunya Banten. Nak dia baca punya Banten gitu tak? Al-Bantani, Banten. Muhammad bin Umar. Kunyah dia Abu Mu'ti. Kunyah dia Abu Mu'ti. Nama dia Muhammad bin Umar. Masyhur dengan Muhammad Nawawi. Nisbah dia Al-Bantani kepada kampung Banten dalam Indonesia. Dialah syarah Al-Jawi. Dia nisbah pada Jawa. Kita semua ni kalau kira Jawi semua ni dia bahasa pada Jawa semua. Tengok kalau kita pergi ke Mekah ke, orang Arab sana ni panggil Jawa semua kita ni lah. Jawa begitu. Dia pergi sana ni Jawa Malaysia dia kata. Betul tak? Jawa Malaysia. Kalau kita kata ni panggil Jawa Thailandi. Dia kata begitu. Yang mana Jawa semua kita ni. Dia pergi ke Mekah ni panggil Jawa habis. Jawa Malaysia, Jawa Filipina. Dia panggil Jawa Thailandi. Dia panggil Jawa habis. Kita sini masyhur bila itlaq Jawa ke Indonesia lah dah. Bila itlaq. Tapi kalau kita pergi sana kita ni Jawa semuanya. Sebenarnya kalau kira Jawa ni mari dari mana Jawa ni? Rupa-rupanya mari daripada Arab Al-Jaw. Jauh ni mari lagi daripada Jawf. Jawfal lail. Apa arti Jawfal lail? Jawf rungo. Rungo kalau kata dalam diri kita kat jauh rungo. Rungo dalam. Badan ada rungo. Jauh. Ada juga jauh. Arab cakap fil jauh. Masuk ke dalam. Arti dalam. Lagi pula jauh nak tengah rungo. Jadi munasabah kalau kita cuba tengok di peta negara, peta ni, peta dunia. Kalau tengok peta dunia dia ada khad istiwa kan. Garis yang tengah. Peta nak katakanlah dia kata dunia bulat. Kata gila turut dah. Lepas tu dia ada garis yang tengah. Cuba tengok negara mana kena garis yang tengah di sebelah balik Asia kita. Tengok peta Jawa tu. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tengok ada gini. Garis yang tengah. Tengok. Ni berkali jauh munasabah. Jauh. Sama tengah. Mana kata sebelah balik hulu, sebelah balik hilir, selatan, apa dia, utara. Sebelah selatan, dia sama tengah. Khad istiwa. Adapun kita, sebelah kita ni, Malaysia dan Thailand ni, lepas juga ke arah hilir kan. Ke arah hilir sikit. Betul Jawa kat tengah semua. Orang khad istiwa. Tengok, berkali dari situ panggil jauh. Tengah dunia. Sebab tu kita ni tak terlari sangat, panas tak sebegitu sangat, sejuk tak sebegitu. Sampai kita duduk tengah. Lain pada orang duduk sebelah tepi sangat ni kan. Bila matahari ni jadi dekat dengan satu panas, sejuk sangat. Jadi kita ni secara sederhana lah. Tak dibilangnya lah kita nak sebah dengan negara yang sejuk kan. Itu. Baiklah. Kita dibahas pada Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Nawawi lah. Orang yang mensyarahkan risalah itu tadi. Dia letak nama Tijan Darari. Sebagai syarah ini maf'ul mutlaq. Mengadik ibadat. Maf'ul mutlaq bagi kata mana? Yang telah syarah akan dia. Sebagai syarah. Itu maf'ul mutlaq li naw'i. Sebagai syarah yang sangat indah. Lagi pula bagusnya. Satu syarah yang sangat indah dia bagusnya. Jadi apabila setelah kita lihat beberapa kali dan baca dulu, macam punah dia mau bagi hala kita ni, tengok teringin, lalu baca. Masa mula-mula buka pondok dulu. Baca. Lepas tu duk tengok beberapa kali, tak kala itu maka terlintas-lintas pada hatimu.
Terlintas-lintas pada hati hamba, terlintas apa tu? Terlintas-lintas oleh bahawa hamba hendak terjemah akan dia. Akan suatu syarah tu. Tijan saat ni. Mai terlintas-terlintas hamba nak terjemah. Hanya mai duduk terlintas-lintas saja dulu khawatir. Macam kilat. Lah. Baik. Lah. Baik. Begitu ibarat. Itu terlintas-lintas. Kemudian, nak terjemah kepada bahasa Melayu. Bapa tu? Supaya, ilat bagi terjemah. Supaya dapat ambil manfaat dengan dia. Supaya dapat ambil faedah, dapat ambil guna dengan dia. Apa dia? Dengan terjemahan oleh semua anak-anak cucu mbak. Kalau yang meninggal dia akan datang agak. Ni apa kata peninggalan ada sedikit. Itu. Oleh semua anak-anak cucu hamba dan sekalian murid-murid hamba. Murid-murid pun merupakan anak juga. Kerana guru itu merupakan Abul Ruh. Ayah yang mendidik ayah kanu panggil Abul Bashar. Abul Jasad dia panggil. Ayah yang mendidik mengandung kita ini Abul Jasad. Manakala guru panggil Abul Ruh. Kerana dia mendidik ilmu agama yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Abul Ruh. Adapun bapa yang kandung panggil Abul Jasad. Tengok orang kafir dia bela anak dia. Dia bela anak atau mengaji boleh tinggi. Tapi kupu ke kupu bila mati. Masuk dalam yauma yafirrul mar'u min akhi. Wa ummihi wa abihi. Wa sahibatihi. Wa bahni. Lari habis anak dengan pak lari. Sebab salah aku salah. Tak usah aku nak minta suruh tolong. Lari, anak lari daripada bapa, isteri lari daripada suami. Sebab takut minta tolong. Tapi orang mukmin sama mukmin ketika diizin Allah boleh syafaat antara satu sama lain kan. Anak boleh mensyafaat kerana ibu bapaknya, juga ibu bapa boleh mensyafaat bila sampai masa diizin. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Baik. Itu mana katanya guru-guru yang mengajar kita ke arah agama itu dia panggil Abul Ruh. Pandai kita semayang, pandai kita puasa, pandai apa kitab dan sebagainya daripada guru. Apalagi bapa kita tu pandai dua. Yang mendidik, membela kita serta dia pula guru agama. Masya-Allah. Atas dia tu Abul Jasad lagi, Abul Ruh lagi. Kan? Baik. Jadi supaya dapat ambil manfaat, ambil faedah, ambil guna dengannya oleh semua anak-anak cucu hamba dari segi kerabat nasab dan sekalian murid-murid hamba. Dan umumnya orang-orang yang minat dan suka. Minat dan suka. Panggil dah minat dah. Panggil ya. Panggil orang yang minat dan suka. Cuma dia baca menek dah. Menek tak hal dah. Orang-orang yang minat dan suka atas tafsir tu. Suka ia orang akan belajar ilmu tauhid. Mudah-mudahan ambil manfaat. Tapi dengan syaratnya kena melalui guru lah, kena melalui irsyad ustaz. Sebab kita nak mutalaah sendiri kalau kita tak ahli tak boleh. Kadang-kadang yang faham salah. Itu dia. Kabar dia istilah dia guna. Dia panggil apa ini, panggil apa. Huraian macam mana. Ini panggil arah. Apa huraiannya. Ini panggil kam. Apa huraiannya. Begitu. Ini panggil muttasil. Apa huraian. Itu nak pada guru tu. Kalau kita mahal dah tak apalah. Sebagai kita nak mengingatkan. Lupa kita tengok. Sebagai nak mengingatkan. Kita dah mahal. Itu. Tapi kalau kita tak mahal lagi. Janganlah dia kitab ni begitulah. Apa-apa ilmu yang kena paling penting sekali adalah irsyadu ustazi. Kena pandai tunjuk ajar guru itu. Dalam setiap bagai ilmu dia kena mahir pandai tunjuk ajar. Supaya orang alim dalam media tajwid kan dia tunjuk ajar cara tajwid. Panggil apa ini? Huraian macam mana? Cara baca dia buat bagi kita dengar. Kalau cuba tak mahir. Sekarang kita baca huruf tu boleh tapi apa huraian? Itu. Setiap ilmu dia begitu. Kena ada ahli lah. Baik. Lalu tak kalau telitah-litah maka istikharah oleh hamba.
Nah, atas pada kata mana? Setelah hamba lihat, maka telitah-litahnya atas apa tu? Tak ada jawab lagi tu setelah kalau Arab terjemah daripada lamma tak kala. Jawab lamma, jawab tak kalanya. Nanti tengok depan lagi. Maka telitah-litah tadi, kemudian maka istikharah oleh hamba. Bila dah telitah mari ke kaedah kita secara beradab. Bila kita nampak dah benda ni halal ke tidak halal, masalah kita nak kerja, nak buat satu kerjaan. Kerjaan ni perlu kita bahas secara dulu, halal ke tidak. Kerjaan yang kita akan menghadapi ini. Katakanlah halal. Tanya-tanya ke mana? Halal. Setelah nyata dah halal, baru istikharah. Jangan tak halal istikharah, jangan. Nyata dah halal. Bila halal, istikharah. Apa istikharah? Maknanya minta kebaikan dari Allah. Nah, jadi kalau perkara yang sungguh pada halal, tapi boleh jadi tak sesuai dengan kita. Perkara tu halal lah. Boleh jadi tak layak dengan kita. Itu minta istikharah dengan Allah. Mintakan kebaikan. Istikhara yastakhir, istikharah. Talabul khair. Maka istikharah oleh hamba. Yakni memohon oleh hamba akan kebaikan daripada Allah. Maknanya gitu. Nah, maka istikharah oleh hamba akan Allah, yakni memohon oleh hamba akan kebaikan daripada Allah, supaya tunjuk ia Allah akan hamba kepada jalan yang baik dan eloknya jalan. Berasa nampak dah nak buat ni, tapi baik ke tak baik. Masalah kita nak beli kereta. Nah, cukup dengan syarat itu ini, maka sah jual belinya, halal. Sudah berpindah pada milik yang penjual kepada kita si pembeli. Itu dari segi ukur syarat. Tapi nak sikit lagi, baik ke tak baik. Itu dia. Kita tak tahu hakikat sebenar. Sebab kita mengaji dalam bab adab, jangan kita mudah memutuskan semua perkara itu baik semuanya. Setelah kita tahu dah kata ini halal, jangan kita memutus kata semua itu baik. Sebab kita tak tahu hakikat yang sebenar. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kan? Setengah ulama kata asa li tahqiq. Dan sungguhnya kamu bencikan suatu perkara. Sedangkan perkara yang kamu benci itu adalah baik bagimu. Allah Ta'ala kata. Dan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Harap-harap. Saya kata asa li tarji. Barang yang tu berkenan, musuka, musetuju hati. Tapi barang yang musuka itu jahat bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah tahu apa yang baik bagimu, apa yang tak baik bagimu. Adapunmu wa antum la ta'lamun, kamu tak tahu. Sebab itu beradab kita bercara dulu belajar tu halal dah. Beradab kita minta dengan dia. Supaya dia tunjuk kebaikan. Adalah dia capak buat sabab buat mana-mana tu. Lalu istikharah. Kemudian, sebab apa boleh istikharah dengan dia? Kerana bahawa hamba ini bukanlah ahli dalam medan itu. Medan terjemah tu. Bukan ahli dalam medan terjemah. Itulah minta dengan dia. Tapi kalau dia capak beri taufik tak, boleh buat lah. Tengok ulama-ulama yang mengarang kitab besar-besar bagaimana. Taufik daripada Allah Ta'ala soalannya, qalam berjalan seolah begitu. Pegang qalam kan. Sebab kita nak mengarang apa kalau tak capak. Nak buat tak boleh gelap. Macam mana nak buat? Kita ambil qalam, ambil kertas sebagainya. Nak tulis. Tak mari di dalam zihn kita. Tak boleh nak buat kan. Tinggal. Supaya juga kita mentelaah kita. Kalau kita tengok. Tak faham. Tutup dulu. Lain kali pasal nak tengok pula. Masya Allah, nampak tu. Ini nak jatuh kurniaan anugerah dari Allah. Bukan semata kita. Berarti kita syukur. Alhamdulillah. Allazi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya. Laula an hadana Allah. Jangan boleh tengok nampak. Padamu. Jangan. Itu jangan. Kita Alhamdulillah. Kita buka kitab tengok. Baca. Aku tak mengaji di sini. Aku tak belajar kitab ni. Tapi, tengok baca boleh. Nampak masalah. Alhamdulillah. Allazi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Semata-mata kita mana dapat hidayah. Kalau Allah tak hidayah. Kita syukur. Maka dia akan bertambah. Baik.
Itu cara-cara. Nah, apa saja kerja yang kita akan hadapi, begitulah kita dia mendulukan dengan istikharah. Istikharah tak mesti cara sembahyang. Bila sebut istikharah, kita pergi faham situ pula. Bukan kata istikharah ni dengan sembahyang sunat istikharah. Itu satu kaifiat yang akmal. Cara istikharah boleh 3 cara. Emang kita doa semata-mata. Bila majlis kita doa, Ya Allah. Tak pada bahasa Arab. Melayu selalu sunat Allah faham semuanya. Muka bahasa dia. Ya Allah. Aku sudah tahu, mu cukup mengetahui hal aku. Apa niat dan kuasa aku, mu sudah tahu semuanya. Tapi aku sebagai hamba-Mu, kepada siapa lagi aku nak bermohon selain padamu? Tidak ada tempat aku bermanja selain padamu. Tak ada tempat aku yang bertupu selain padamu, Ya Allah. Oleh itu, aku nak menghadapi, Ya tahu segala-galanya. Aku nak buat satu kerja yang aku mau kerja ini. Kalau sekiranya baik bagi aku di sisimu, Ya Allah, dunia akhirat. Kamu jadikanlah dan berikanlah keberkatan. Sebaliknya, sekiranya kerja aku yang aku akan hadapi ini, nampaknya tidak ada kebaikan bagi di sisimu dunia akhirat, maka kamu palingkanlah dan jadilah yang gantikanlah yang lain. Lagi kita berbuat sezuk. Bukan kita faham. Lepas tu nak sama harap sikit Rabbana atina tak apalah. Lepas tu tengoklah keadaan bagaimana tunjukkan dari dia. Tak jelas lagi, kita doa lagi. Tak jelas, doa lagi. Itu cara istikharah bentuk berdoa. Cara yang kedua, kita doa selepas tiap-tiap sembahyang. Tadi doa dengan mutlak, tak kira lepas sembahyang dah lain. Sambil berjalan, sambil bawa kereta ke doa, minta Allah Ta'ala tunjuklah. Lepas tu dia kata, azam kau bertambah kuat ni. Kalau dulu 50% je, 50, nak 60% dah berasa ni, kerjaan ni. Kita doa lagi, naik 70% ni, azam kita ni. Doa lagi, naik sampai 80, 90. Bismillah, tawakkal Allah. Buat. Serah padamu, Ya Allah. Jadi Alhamdulillah lah itu. Kan kata kita buat apa-apa, adab kita dengan Tuhan tak tinggal. Kalau kita sebagai ayah, kita nak contoh. Kalau kita sebagai ayah, anak kita dia nak buat apa selalu tanya kita. Tidak kata buat cara dia dah. Kabar-kabar klik kita. Saya buat begini. Mu buat apa tak cerita dulu? Mu ni tinggal ayah. Mu ni tinggal orang tua. Jadi kita terasa kan. Dah perkara tu baik di sini mu. Apa mu tak tanya? Kita terasa bukan? Bila anak kita nak buat, ayah saya ada cadangan gini-gini. Bagaimana ayah kata? Nanti dululah masalah. Adapun tunggu dulu. Anak peringat. Solat macam mana ayah? Tunggu dulu anak peringat. Misalnya. Dia nak buat apa selalu dia cerita ke ayah nak buat apa. Kita rasa ada kasih kita dengan dia. Demikian kita selaku hamba. Bina di atas sifat kehambaan. Istikharah itu satu amalan yang dikasih oleh Allah SWT. Lagi pula keberkatan buat kerjaan kita itu. Itu dia kan. Baik. Dan itu istikharah dengan Allah SWT. Minta Tuhan tunjukkan kebaikan yang nak buat ini. Sebab hamba ini bukanlah ahli dalam medan itu. Medan terjemah. Kemudian lepas lama tu kemudian. Summa litarakhi. Kemudian beberapa lama bertambah kuat oleh hati hamba. Yang mereka kuat. Kau kuat. Bertambah kuat oleh hati hamba. Dia azamnya hati hamba. Jadi kau bertambah kuat pemisah tadilah. 60, naik 70, 80, 90. Kau kuat tak azam hari. Bertambah kuat oleh hati hamba dan azamnya. Azam hati kamu tu, hati hamba. Atas demikian itu. Demikian itu terjemah. Tak kala itu. Maka dengan taufik Allah. Yang akan hamba. Dan pertolongan Allah. Taufik mana beri kuasa. Khalqut ta'ah fil abdi. Satu ta'ala dia panggil khalqut ta'ah fil abdi. Allah menjadikan ta'ah pada hamba. Kalau Allah tak melaku mana boleh kita nak buat. Itu dia. Maka dengan taufik Allah ini akan hamba pada terjemahnya dan pertolongannya ma'unah dari Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi.
Allah senantiasa tolong hamba selama adalah hamba itu suka menolongkan saudaranya. Atau panggil ma'unah. Ana ya'unu 'aunan wa ma'unatan. Masdar mimi panggil. Maka datang ma'unah dari Allah. Tak kala itu jadilah. Maka dengan taufik ni takluk pada jadilah. Jadi maka jadilah dengan taufik Allah semata-mata. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasra. Maka dengan taufik Allah dan pertolongannya Allah jadi semata-mata jadilah satu terjemahan. Dengan takdir Allah Taala jadi satu terjemahan ini. Nah, bila jadi satu terjemahan, seperti dapat lahir seorang anak, letak nama lah. Yang hamba meletak akan namanya. Nama satu terjemahan. Nah, letak namanya dengan nama Mizanaz Zarari. Banyak ada baca Mizanaz Zarari. Tak no. Apa nama Hajar Arumi tak ada panjang pandang. Tak betul. Nah, Mizanuz Zarari. Punya panjang. Tak sedap dengar sebut nama tak kena. Kita tak cakap sebut nama tak kena. Tak sedap dengar selalu. Nampak baca huruf saja. Harap Mizanuz Zarari. Nuh sarah nu Tijanud Darari. Kita letak nama Mizanuz Zarari. Kalau yang mengaji kelimah Zarari jamak muntahal jumuk daripada zurriyah. Darari tadi jamak daripada durrah, permata, mutiara. Tijan jamak daripada taj, mahkota. Tijanud darari, mahkota-mahkota yang ditatah daripada permata. Itu asal arti. Maka kita letak nama pula Mizanuz Zarari. Mizan arti neraca itulah. Penimang tu. Neraca bagi zuriat, anak-anak cucu. Itu asal arti. Sekarang sudah tidak ada makna tu lagi. Nama adalah sekarang. Supaya kita letak nama anak kita nama apa? Abdullah. Letak nama apa? Muhammad masalah. Apa asal arti? Asal arti hamba Allah. Asal arti yang banyak dipujikan. Itu Muhammad tu asal arti pada asal hatara lughah. Tapi sekarang dah letakkan nama anak. Itulah. Ini pun sepatu. Hasillah nama kita ni kita Mizanuz Zarari. Kata ada nama payah nak panggil lah. Fi terjemati Tijanid Darari. Tu nama hak penuh dia. Mizanuz Zarari fi terjemati Tijanid Darari. Itu sudah jadi nama. Kemudian dan serta demikian terjemah itu, ini di samping wa ma'adzalika wa ma'atilka terjemah, dan serta demikian terjemah itu di samping terjemah tu bukan sekadar terjemah salinan dari bahasa Arab ke sekadar bahasa Melayu, bukan sekadar tu saja. Di samping terjemah juga hamba hantarkan sedikit daripada takrir dan keterangan. Di samping terjemah ada huraian. Nanti tengok tempat jaga nak kata huraian bila dikata yakni tu takrir tu. Mana kata di samping terjemah tu ada hantarkan sedikit daripada takrir, huraian dan keterangan. Hantar tu pada beberapa tempat yang munasabah ia. Beberapa tempat baginya. Bagi takrir dan keterangan. Tengok bab munasabah lah. Dan hamba parakkan, bedakan di antara terjemahan dan keterangan itu hamba parak dengan dihantar. Takluk situ. Hamba parak dengan dihantarkan perkataan yakni. Nanti tengok katanya seperti barang yang lagi akan dilihatnya barang insya-Allah taala. Kalau tak nak contoh seperti tertua tengok di baris bawah, dari bawah ke atas, tengok baris yang kedua dari bawah ke atas tu. Seperti kata yang ke atas lagi. Masalah bila
Kalau syarah kata wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghani an kulli ma siwa wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in fi sa'il awqat. Terjemah artinya, dan aku mengaku bahwasanya tiada Tuhan yang disembahkan dia dengan sebenarnya melainkan Allah jua. Ialah Allah yang terkaya ia daripada semua barang yang lainnya. Lagi pula Allah itu al-muftaqiru ilah, dan ia berkehendak kepadanya, kepada Allah. Yakni, tu nak takrir dah tu. Nah, apa makna ia berkehendak? Yakni yang tak lepas daripada Allah oleh semua barang. Apa tu nak takrir tu? Takut kita silap faham kata berkehendak makna berhajat. Nah, kalau berkehendak pada berhajat, bagi orang tak percaya adanya Tuhan, maknanya berhajat. Apa? Sebabnya diisi dia tu dia tak ada iktiqad, tak ada pegangan dia kata ada Tuhan yang menjadikan. Bahkan alam ini sendirinya. Nah, tidak ada Tuhan yang menciptakan kata dia. Apabila dia dalam iktiqad dia begitu, mana tempat rasa dia nak berhajat pada Tuhan? Tak ada dalam pandangan dia. Abah Murad dengan dia berkehendak sini, yakni yang tak lepas daripada. Walau iktiqad tak ada Tuhan pun dia tak lepas. Itu lah. Dia kata dia tak akan mati, tak lepas daripada mati. Itu muraklah tu. Saya tak mati. Katalah saya tak mati pun, tak lepas daripada mati. Kata orang etika, tak ada Tuhan yang mencipta. Kata gilah dia tak lepas. Nak ada ke dia tu, Tuhan tu lah mengada dia. Walaupun tak percaya adanya. Tak lepas. Itu murak berkehendak. Itu kita takrir cerita dah. Baik. Itu undur balik. Itulah maknanya di samping terjemah itu ada sedikit takrih huraian dan keterangan. Maka diparak ke tempat kita nak kenal beza kata ini terjemahan, ini huraian. Tu hamba parakkan dengan dihantarkan perkataan yakni. Seperti barang yang lagi akan datang lihatnya insya-Allah taala. Dan akan Allah taala jua. Tu memberi pada hasad. Wallaha, kalau wallaha as'alu. Tu apa yang sebut maf'ul. Kalau baca wallahu as'alu, dan Allah itu aku pohonkan. Tak memberi pada hasad. Bila baca wallaha as'alu, akan Allah sajalah aku. Mana tidak akan yang lain sama sekali. Masalah takdim. Ma haqqu ta'khir yufidul hasra. Dan akan Allah Ta'ala jua. Bila kita buang waw tu, kita merapatkan alif dengan jim jadi je. Logat apa Terengganu kita ni je. Je lah. Salah dan akan Allah Taala jua, akan Allah Taala je. Yakni tiada akan yang lainnya. Hamba minta. Wallaha as'alu, kerana kata bahasa Arab. Lughah fusha. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba minta tidak akan yang lain daripada Allah semua sekali. Minta apa tu? Minta bahawa beri manfaat ya Allah dengan dia ni, dengan sebab dia, dengan sebab terjemahan. Itu dia panggil dengan, kalau Arab main bahasa babi ya. Minta beri manfaat dengan dia ni, dengan sebab dia, dengan sebab apa dia, terjemah satu terjemah ni, beri manfaat akan diri hamba sendiri. Jadi manfaat bagi diri hamba sendiri dan sekalian mereka yang tersebut. Mana mereka tersebut? Tadi anak-anak cucu hamba, segala murid-murid hamba. Orang yang suka minat, tu mereka yang tersebut. Harap semoga Allah Ta'ala beri manfaat dengan sebab ini terjemahan akan diri hamba sendiri, beri manfaat dan akan sekalian mereka yang tersebut itu. Minta beri manfaat seperti bahawa, dia panggil ta'aluk mazhub jadi sifat. Beri manfaat seperti bahawa telah beri manfaat ya Allah Ta'ala, beri manfaat dengan asalnya. Asal bagi ini terjemahan. Apa asal dia? Yakni materi risalah.
bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan syarahnya Tijan, tu murah asal. Nah, moga kita ni terjemah daripada mata dan syarah kedua sekali. Tu hak asal. Tu hak asal. Sebagaimana hak asal tu diberi manfaat oleh Allah, minta begitulah terjemahan ni pun minta jadi manfaat begitu. Maka manfaat kita dengan apa manfaat kita? Dengan baca. Dengan mengaji, belajar. Sahabat tengok tu, kita harap tu maknanya makbul Allah Ta'ala doa-doa mereka. Kita orang mengaji di pondok suka mengaji kita. Dan guru-guru pun mengajarkan jadi wirid. Sebab tu di pondok-pondok dia baca kitab Turas. Kitab Imam Nawawi dijadikan wirid. Tengok Dalilul Falihin, syarah. Di atasnya Riyadus Salihin, Al-Azkar Nawawiyah. Disyarahkan juga Al-Futuhat Rabbaniyah. Ada kalau tafsir pula digunakan di pondok jadi wirid, antara lain tafsir Jalalain. Maknanya ini kita tahu kata keberkatan mereka buat. Jadi kita bahasa nak mengaji kita. Begitulah Minhajul Abidin Imam Ghazali. Dan antara lain kitab fiqh-fiqh begitu selalu dijadikan wirid di pondok-pondok. I'anatul Talibin, Al-Bajuri tadi, Syarah Iqna', Fathul Wahhab, Tahrir. Boleh katakan begitulah kalau pondok Qutani kita agak. Kalau kata pondok Tani, mai tahrir. Apa tahrir? Pergi duduk sungguh kalau gitu. Lepas tu kalau nahu pula tak tinggal lah tu. Mata Jemiyah dan syarah-syarahan dia juga berapa syarah Syekh Khalid tu dia. Itu dia. Jadi kawirik patut naik lagi apa kalau syarah agak Mata Izzi, syarahannya Al-Kailani. Tu selalu diguna. Boleh jadikan mestilah. Tu dia ajarannya dia ajar. Atau syarah, lepas tu naik lagi-lagi. Atau Alfiyah, apa ini syarah-syarahannya. Itu. Tariq Ibn, apa dia, Suja'i. Tu dia pandai di pondok dah ajar macam tu. Dia, kitab fiqh, ada kitab tasawuf pula, kitab usul pula, tak tinggal lah. Itu dia. Lepas tu ala-ala ilmu. Tu sebab tu. Kerana keberkatan daripada pengarang itulah jadi menyebabkan termasuk hati orang kemudian nak sambung baca. Lepas kita sebagai murid pula bila jadi guru baca pula kitab yang kita belajar tadi. Tu panggil makbul. Tu keberkatan. Itu dia. Lepas dia baca pula cara menghalusi. Sebab apa cara halusi? Kerana terima daripada guru yang halusi. Dalam ibarat tu. Nak letak baris satu, nak letak arti satu luah dia ajar lagu tu. Tu dia. Nampak kadang-kadang setengah guru-guru kita kalau dia jemput bentuk ceramah, dia tak boleh ceramah. Ajar kita hari dia. Jemput ceramah minta maaf saya tak pandai ceramah. Dia tak baca khutbah sekali, tak boleh. Dia tak suka mana bersempat tu. Lagi pula setengah-setengah guru tu dia mendidik, dia takut jadi khutabaul fitnah. Biar Allah yarham. Dalam itu kak, ya asal. Dia tak bagilah. Masa tu dia tak timbul lagi ceramah tempat kita sana. Hanya sekadar baca khutbah khusus bagi imam di sana. Imam khatib kita di sana. Tu dia. Sebab tu dia tak ajar, tak didik cara ceramah. Bahkan bila temu khutbah ulu fitnah dia takut sekali. Bila kita memberi ceramahan menyebabkan keliru orang yang mendengar. Kerana tidak ada huraian. Rom kata selerak. Takut jadi fitnah. Lain pada mengajar baca, tak faham soal. Tanya, huraian begini. Tak ingat nanti nak rojak kita. Saya tak ingat masa nanti rojak kita. Tengok dalam kita. Hurai semula begini. Kalau kata sila, sila, masalah begini. Duduk dalam rendah. Tak jadi celaru. Cuba kita beran apa kita nak kata tinggal lagi. Kalau ini apa yang khutbah fitnah, maka ulama-ulama kita dia takut lah betul. Sebab dia tak beri murid-murid dia. Sebab tu zaman mengaji. Tak boleh kata minta baca khutbah, lari selalu dah. Terpakir main baca khutbah kali minggu depan pakai tak tubik di situ pergi kelas. Tak ada angin masa tu. Akhir. Tengok perubahan zaman. Masa mengaji dulu begitu, tak beri. Siapa orang dia tak kenal, orang tak kenal, dia tak ada ilmu. Pakai biasa, tak kenal, tak ada ilmu.
Orang nak tahu zaman dulu cerita kita orang petani, kalau nak cari menatu orang boleh mengaji, dia kena cari lagu mana? Dia kena pergi duduk kat pondok atau kodok mengelik hidup dengar. Ya tu baca kitab besar pergi dengar. Oh baca kitab menakil nahu. Yasin. Gitu arti dengar. Sudah baca dia. Tengok biasa ya, biasa. Tak kena kata mengaji boleh. Hantu dia patut pergi bising dengan Tok Guru. Nak kira dia tu seorang jadi menantu dia. Tu zaman dulu dia suka melindung diri. Tidak nak menunjuk-nunjuk sebab dalam pengajian tak gini semua. Lagi boleh lagi menunduk. Lagi boleh ilmu lagi menunduk. Tapi bila baca kitab masya-Allah. Segala bagai ilmu dah orang itu. So ceramah tak mau. Lari saja. Kalau lari saja. Itu. Akhir-akhir apabila timbul zaman kita nak cerita Al-Habtan ni, timbul persekolahan. Bila timbul situ, dia mau didik cara ceramah. Buat pantah ceramah. Kita orang pondok ni kan banyak. Gitulah pada asalnya. Tapi apabila ceramah saat ni menghentikan pondok. Tu asal cerita. Ini menghina ini. Setengah-setengah guru kata, beginilah, kita ni kena ada ceramah. Tu pada asalnya. Nanti mau belajar oleh mana Selasa, jemput ceramah tu lari. Sedang kata mana naik wisalat, Allah alam tu lagi. Tak tahu nak kata apa. Tapi kalau kita dah boleh. Lama kelamaan jadi alhamdulillah Allah Taala bagi. Bila akhir mai bahasa berdiri kata. Dia bahasa berdiri. Bahasa patah kata. Apa dia orang ada ilmu dengan kaedah dengan apa bukan dengan kata saja dia dengan kaedah. Tu akhir. Itulah sampai hari ini seolah-olah masyarakat tak sebegitu hebat sangat dalam menghentikan apa itu. Dia dah bercakap kena pergi dengan kaedah. Akhir kena sendiri. Sebab jadi bercelurak apa? Kerana kita lepas dengan tak kaedah. Akhir bila jadi keadaan kena kembali balik kepada hak asli. Itulah di antara jalan ukar masalah yang kena begitu. Bukan sekadar nampak apa kata. Jangan begitu. Itu panggil syubhat dan keliru. Kita rojak balik. Kerana kita ada Quran, ada hadis. Dan kita semua kata nak kembali pada Quran dan hadis. Bila nak kembali pada Quran, ada alat-alat dia. Alat ilmu macam Quran hadis itu. Ini apa mafhumnya, ini ini qah. Barulah tak jadi celaru. Baru tak jadi syubhat. Itu pada asalnya begitu. Baiklah, ini kita kembali kepada sambungan di sini lagi. Semoga-moga Allah Ta'ala beri manfaat akan apa dia dengan terjemah ini sebagaimana Allah telah beri manfaat dengan asalnya. Baik. Sebab apa yang hamba minta akan Allah? Kerana tu ilat pada kata akan Allah Ta'ala juga hamba minta. Sebab apa? Kerana. Ilat situ. Kerana bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu, atas semua perkara, kena kait dulu. Tiap-tiap suatu ni suatu yang mungkin. Kena kait situ dulu. Kerana suatu ini di segi lurah, suatu dengan amr. Wa huwa ala kulli syai' pada lurah mana al-amr sawa'un kana mawjudan atau ma'duman. Itu pada lurah. Tapi kalau istilah ulama ahli-sunnah, di sisi ahli-sunnah bila kata syai' khas dengan mawjud yang ada je. Kalau benda yang bukan ada tak panggil syai'. Anak kita yang belum ada tak panggil syai'. Cucu kita yang belum ada tak panggil syai'. Anak bagi orang mandu tak panggil syai'. Yakni pada istilah. Ada pun pada lurah syai'. Apa syai'? Syai' bermakna al-amr sawa'un kana mawjudan atau ma'duman. Mana kalau turut pada lurah panggil. Anak kita yang belum ada syai' dengan mana suatu perkara. Mana kita? Suatu perkara yang belum ada. Mana kita? Perkara yang belum ada. Tu syai' mana perkara itu? Maka itu umum. Perkara yang sudah ada, perkara yang sebelum ada, itu boleh panggil. Perkara yang ada, perkara yang tak ada, boleh panggil. Tapi kalau syai' pada istilah ahli-sunnah, syai' khas dengan yang ada. Kita ini boleh panggil syai' kerana yang ada. Langit bumi yang ada, syai'. Sampai ke mana? Allah pun syai'. Sebab mawjud.
Setiap yang ada panggil syai. Jadi Allah itu syai yang qadim. Kita hamba ini syai yang baru. Lalu tu bila kata wa huwa ala kulli syai, melengkapi Allah. Lalu kena kait wa huwa ala kulli syai ay syai'in mumkinin. Ataupun kalau kita baca tafsir wa huwa ala kulli syai ay syai'in yasha'u. Jaga dah tu. Ulama jaga dah tu. Wa huwa ala kulli syai'in yasha' ataupun wa huwa ala kulli syai'in yura. Dia nak jaga dah tu. Maknanya Allah kerana bahawasa Allah atas tiap-tiap suatu, semua suatu, maksudnya yakni suatu yang mungkin nak kat situ. Malah amat kuasa ia. Kalau mengaji usuluddin kata mana? Qudrat iradat hanya bertakluk dengan perkara mungkin jua. Wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatan bi kullil mumkinat. Tu je. Perkara wajib mustahil tidak bertakluk. Jadi syai' ni maksudnya zat Allah yang wajib. Kalau kata Allah kuasa atas semua perkara, semua syai' sama ada qadim baru, artinya sini mana kata kudrat bertakluk dengan yang wajib. Walhada, kerana yang wajib itu perkara yang ada tak terima, tak ada sama sekali. Yang ada tak terima, berubah sama sekali. Itu perkara wajib. Pas kali itu mengada ni ubah daripada ada kepada tiada. Mengubah daripada tiada kepada ada. Tu maknanya takluk kudrat. Benda wajib, yang apa perkara yang wajib, tak terima perubahan. Yang tetap ada, tak terima tiada, sama sekali. Putus pada akal. Tu wajib. Sebab tu kena jaga. Wa huwa ala kulli syai'in ay syai'in mumkinin. Itulah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sini berjaga itu. Ni nak kau mengaji ni. Ni nak kepada berguru ni. Cuba kita faham sendiri. Allah kuasa atas semua perkara. Atas semua perkara, setengah pada perkara dia sendiri. Dia kuasa menghilang zat dia. Dia kuasa nak mengambil anak. Tak ada apa. Selerak. Ni. Ni apa kita tak berguru tu. Sebab tu dia haramkan mutala'ah dengan tak berguru. Tak boleh. Innamal ilmu bitta'allum. Lah ni banyak pasal tak berguru. Bahasa kita pandai baca, kau sendiri. Jangan. Murak-murak dia kanak yang payah sekali. Kadang-kadang kalimatul haq urida bihal batil. Hak al-haq tetap al-haq. Hak al-batil tetap al-batil. Nak menghakkan al-batil tak boleh. Nak ihqaqil batil tak boleh. Nak ibtalil haq tak boleh. Ja'al haqu wa zahaqal batil. Lahirnya siang, hilangnya malam. Tak ada kena menghilangkan. Bila keluar matahari, habisnya malam. Bila raib matahari, habisnya siang, masuknya malam. Adakah boleh berimpun malam dan siang? Tak. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail. Dia tak boleh. Mesti kita al-haq dengan al-batil, dua didan. Dua yang berlawanan la yajtami'an. Ada al-haq dan ada al-batil. Kita kata al-haq nak membatilkan, tak boleh. Betul hakikatnya begitu. Sebab tu kita perlunya kita belajar tahqiq dalam setiap ilmu. Semoga-moga syubhat, kekeliruan, kesamaran yang berlaku, semoga-moga kecemerlangan. Baiklah, dalam setiap masalah tu begitu. Sampai itu juga kita nak kata apa, kena ada sandaran. Sahabat Abdullah Ibn Mubarak dia kata al-isnadu minad-din. Sandar itu setengah pada agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada isnad, tak ada sandaran. Kata oleh siapa yang nak kata, ikut nak kata apa, boleh kata semua. Sahabat tu kena ayat hadis dia kena tak ada sandaran. Hadatsana ada kisah tu. Tu nak tubik sahih tak sahih. Kira di sana tu lah. Sampai kita temu hadis. Hadis ni siapa rawinya? Rawahul Bukhari. Ya ada sanad dia. Kita tengok di sana hadatsana. Rawahu Tirmizi. Anda tengok di sana hadatsana masalah. Apa nak tubik sahih ke hasan ke dhaif ke? Sampai situ. Sebab kena ada sanad. Begitu juga kita nak tubik masalah. Masalah ni sah. Masalah ni halal. Yang kamu kata ni kamu bukan ahli dalam medan hukum. Yang kamu kata ni ambil mana? Saya rajak daripada kita Al-Majmu' Imam Nawawi, tengok sana. Ya, okey. Yang kita kata ambil mana dak semata-mata ni dah jadi ni semata pendapat. Kita ni siapa? Kita mentabak apa kita ni?
Dia kenal diri. Kita nak mentabak apa? Kadang kita mengaji kelulusan bahagian lain. Kita main hukum bahagian ni. Kita ni apa? Kita bukan ahli. Bila bukan ahli, masalah hadis. Iza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Tunggulah kiamat belah ke berlaku. Pecah ke berlaku. Sebab tu, kena juga ada standar. Kita nak ada masalah, we ada hak. Sebab kita ada rojokkan kitab-kitab. Pekoh tak ada rojokkan. Hak ulama'. Tafsir, biar ada rojokkan. Ini tafsir daripada mana? Tengok. Itu dia. Masya Allah, Islam nak ajar cukup-cukup halusi kerana agama Allah, bukan agama kita. Kita yang memeluki. Tak itu kan? Nasib baik Allah taufik kita boleh memeluki Islam. Inna dina indallahi Islam. Tengok. Kita perlu Islam. Bukan agama kita, hak Allah. Bila agama Allah, kita jaga kesucian agama. Tu. Kita jaga kesucian agama. Bila orang nak merosakkan agama, kita jaga. Jaga secara mana? Cara menerang, cara hurai. Tu ulama' dia jaga cara tu. Kalau orang bahagian tentera, bahagian apa, dia jaga segi mempertahankan, ada murabit, dia jaga, dia mau nak serai masuk, dia pertahan cara tu. Ulama' dia pertahan cara hurai, semua tu jaga agama. Maka kita nak hurai ke situ, mesti mendului kita belajar halusi dulu. Kan? Itu dia. Baiklah. Sebab itulah maknanya semua kita bermohon kepada dia kerana semua dialah yang kuasa ala kulli syai'. Ya, itu dia. Kerana bahawa Allah atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin itu amat kuasa ia. Amin ya rabbal alamin. Kembali balik pada aku dia hamba. Kerana Allah juga kami minta. Maka sekarang masuklah hamba pada terjemahnya. Boleh kita kembali pada terjemahnya. Terjemahkan kitab Tijan serta dengan matanya. Dengan kata hamba berdoa, Rabbi syrahli sadri. Kan asal doa ini maklum Allah hikayat daripada doa siapa ini asal ni? Doa siapa asal ni? Hak Nabi Musa alaihi salam kan. Asalnya doa Nabi Musa dia berdoa dengan doa ini, maka kita ambil. Maka kalau kita nak jadi umum kan kita bukan kita ubah ayat, kita doa jadi mutakallim wa ma'hu Rabbana syrah lana. Tu kan. Hak asal mari warid. Ada cerita hak Musa kata Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, ishrah li sadri. Bila kita wasal Rabbi ishrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah, bukakanlah bagi aku dada aku. Min itlaqil mahal wa iradatil hal fi. Itlaq dada maksudnya hati yang ada di dalam dada. Dia panggil, kalau panggil ilmu bayan, panggil majaz mursal. Min itlaqil mahal wa iradatil hali fi. Supaya tidak cakap cukup kepala. Sini cakap nak cukup kepala. Cukup kepala, gunting kepala. Cakap lah. Kalau cakap, ini nak misal dan contoh bagi panggil kata majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil hali fi. Dia panggil. Lah nama mahal. Cukup kepala. Cukup kepala kepada darah merah lah. Cukup kepala. Yakni cukur akan rambut yang ada di kepala. Rambut tu panggil hali fi. Kepala tu panggil mahal, tempat tumbuh rambut. Cukur kepala. Mana cukur tempat tu sendiri? Ada. Cakap tempat murak barang yang ada di tempat itu. Cukur kepala. Al-Quran pun cakap lagu tu. Tu baru kata Al-Quran ada majaz. Mana kata Quran tak ada majaz? Pula dah. Mana tak kata Al-Quran? Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Cuba arti apa? Kamu akan boleh masuk ke Masjid Haram tahun Hudaybiyah. Hal keadaan kamu muhalliqina ru'usakum. Hal keadaan kamu mencukurkan kepala kamu ni. Quran cakap apa kita cakap kan? Cukur kepala. Hal keadaan kamu mencukurkan kepala-kepala wa muqassirin dan menggunting. Guntingkan kepala. Mab'ud. Hazah sini kerana dilalatil awal.
Tu ilmu badan kata hazfus tsani li dilalatil awal. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin ay ru'usakum jugalah. Tempat nak ayat tu majaz mursal. Apa kita lah faham maksud? Mana boleh cukur kepala? Darah. Cukur rambut yang ada di kepala, tapi bila bercakap cukur kepala. Itu ya. Ini apa sebab tu? Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagi aku akan dadaku. Muraknya barang yang di dalam dada itu. Qalbin. Kan? Muraknya sadri ay qalbi. Itu maknanya. Lapangkan, bukakan, menerangkan olehmu ya Allah bagi aku ini akan dadaku, akan hati aku, maknanya. Wa yassir li amri, dan memudahi olehmu ya Allah bagi aku ini akan urusanku, kerjaanku. Apalagi kerjaan kumulatifku besar sangat kerjaannya, letak aku jadi risalah, suruh aku menyapa. Apa pula menyapa ke Fir'aun. Allah, izhab ila Fir'aun. Yang dia lari daripada Fir'aun. Tengok besarnya. Dia keluar daripada Mesir tu, takkan Fir'aun nak bunuh dia? Keluar daripada Mesir, umurnya 30. Pergi ke Madian. Di sana 10 tahun. Undang-undang Fir'aun bila cukup 10 tahun ke, kalau dia salah balik tu tak apalah. Terketilah Ta'ala tengok buat filem, buat cerita kan. Bila cukup 10 tahun, mari teringat, ingat keluarga di Mesir. Tak sudah dia negeri orang. Walaupun ramai macam mana pun ahli jodoh di sana pun teringat balik ibunya, keluarganya ramai di sana dan kaumnya Bani Israel Allah dibuat nyanyi oleh Fir'aun. Hanya teringat-ingat tu buat sahabat dah tu. Akhirnya minta permohonan daripada mertuanya Syuaib alaihissalam, minta nak balik ke Mesir. Tu hebat filem. Umur mereka nak sampai 40 dah ni. Nak tak jadi rasul. Bila itu baliklah dengan mereka cerita, dilantikkan dia jadi rasul, suruh pergi sama Fir'aun. Cuba kita gambarkan. Sedangkan keluar kerana takut Fir'aun. Letak rasul, suruh pergi bertemu Fir'aun. Allah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila Fir'aun. Musa mu nak pergi sama Fir'aun. Bahawa ayat pula innahu tagha. Mau pergi sama Fir'aun kerana sesungguhnya Fir'aun ni tagha. Sini cakap ada orang petani cakap tagha ni teruk sangat. Sini cakap ada gitu. Cakap lah. Teruk sangat. Tu teruk tu. Fir'aun ni teruk sangat. Ni mau kena pergi sama Fir'aun kerana Fir'aun ni teruk sangat. Ya kalau sakit pun sakit teruk sangat. Kalau ganah pun ganah teruk sangat. Fir'aun ni teruk sangat ni. Mengaku diri jadi Tuhan, mu kena pergi. Allah, Musa gah. Aku takut dia peroyak sebagai manusia. Tak apa aku dengar perkataanmu, maknanya tak apa aku tolong. Tengok ni. Itulah dia doa minta mudahkan pekerjaan dia, urusan dia. Walau menghadapi besar atau mana pun Allah Taala jaga. Masya-Allah. Ini apa kata hati senantiasa bergantung dengan Allah. Dia panggil gitu. Dalam ajah, hati senantiasa bergantung dengan Allah. Juga muka dan nadanya menghadapi Allah. Pada kata wajah tu wajhiya lillazi. Aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang. Itu doa Musa. Sebab tu banyak dia ambil doa ini dibawa kan. Ajar budak-budak tadika dalam sekolah-sekolah sebelum apa ajar berdoa dengan doa ini. Tapi secara belum kita memahami pun ingat dulu. Apa kita tahu arti sepitah lalu. Bila kita mengaji lagi, kau lebih mesra lagi makna-makna isi kandungan dia itu. Kan? Baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan memudah olehmu ya Allah bagi aku akan urusanku, kerja aku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Halla yahullu. Fi'amal dia hulli boleh tiga. Lepas tu dengan pakil idgham uhlul. Mengajilah sarah dia urai sana tu. Madda yang muddu. Fi'amal kata umdud. Kata dengan mengatakan idgham boleh 4 wajah. Berkata dengan idgham 3 wajah. Mudda, muddu, muddi. Ini sebab tu. Halla yahullu. Fi'amal dia. Hulla, hullu, hulli. Boleh semuanya. Dengan pakil idgham, dengan rombak idgham. Uhlul. Bila kita wasa. Wahlul. Itu dia. Ilmu dia banyak.
Wahlul 'uqdatam min lisani. Apa uhlul? Lurah pula. Halla yahullu, kalaulah tali yang kita duk sipul. Maka kita rungkai dia, rombak dia, urai dia. Panggil itu dah. Panggil apa? Bila tali hak bersipul kita pergi panggil dak rungkai. Panggil rungkai Aku tadi panggil ukah. Ukah. Dia panggil juga rombak. Panggil tak? Panggil tak? Rombak. Tu uhlul. Jadi kalau ada belik macam lembu kita tambak dia kan, maka tali dia belik. Kambing belik dengan pokok, kita pergi rombak. Pergi ukah. Tu asalnya uhlul. Maka dia kata, dan hurai ulimu akan simpulan dari lidahku. Ada belik bercakap. Patut ulama' mai tafsir pula sini tu. Ke mana makna uqdatan min lisani? Macam-macam tafsirnya. Kita tengok ayat mengenai itulah. Antara satu katanya, sebab Musa ini masa dia kecil dulu kan. Dia pernah ambil bara pergi masuk dalam mulut. Ketika Fir'aun nak bunuh dia kan. Tak kala dia bergantung di janggut Fir'aun sakit pakai otak. Jatuh budak ni nak menumbang kerajaan aku ni. Kan. Maka Asyah kata, ni budak tak boleh buat kira dengan dia. Itu. Cuba kita tengok, uji tengok, ambil bara api letak dan ambil emas. Yang nak ambil yang mana? Kalau yang ambil emas, makna budak ni cerdik sungguh. Kalau yang ambil bara api ni, kata budak tak boleh buat kira dengannya. Katanya lah. Lepas tu bila kata-katanya dia nak ambil emas, tapi dia tapak boleh diberi katanya, ambil bara api, ambil panah, mulut. Tu menyebabkan lidah dia tu jadi uqdah sikit tu. Dia bercakap pun kurang pasal. Lalu tu dia minta latih seorang lagi, abang dia Harun jadikan rasul. Jadi dua orang rasul. Seolah-olah menepati wazir lagi lah. Sebab Harun ni bercakap dia pun pasal. Apa dia sifat dia tu berlemah lembut. Cara menarik Musa ni sifat dia baikkan. Kata ni panggil baikkan. Berani garang. Panggil itu tak? Sifat Musa ni pas cakapan dia jadi kurang itu sikit. Pas tadilah dia panggil uqdatan. Lidah. Orang petani panggil apa? Cakap ni jadi belik lidah. Orang cakap kurang nyata lidah tu. Cuma dia kata wahlul 'uqdatam min lisani. Kita orang mendengar, cuba orang bercakap belik lidah. Kita macam mana dengar? Tak faham apa dia kata. Cakap terlalu cepat pun dengar tak faham juga. Dia minta dengan Allah Ta'ala, huraikan belik lidah aku itu, menghuraikan. Maknanya. Itu di antara huraian dia. Lepas tu banyak lagi huraian. Kita rajaklah kepada tafsir sendiri mengenai dengan tafsir ayat Rabbi syrah li ini. Semua tu jawab yafqahu qawli. Itu jawab amat dia panggil. Kalau tak sabit jawab amat, dia kena rafa' yafqahuna qawli. Ni tak ada nah. Yafqahu. Orang mengaji kata jazam. Dengan alamat jazam hazab nun. Asal kaedah yafqahuna. Kemudian tak kala jazam alamat dia hazab nun. Fi'il 5. Yafqahu. Tak ada nun lah. Maka jazam jadi apa? Yang ni jawab bagi ammar. Mana ammar tu? Isyrah li. Itu ammar. Mari yang kedua, yassir li. Mari yang ketiga, uhlul. Kata. Jika engkau menghuraikan belit dan lidahku, jika akan memudahkan kerja aku gak, nascaya yafqahu qawli. Nascaya reti, faham oleh mereka itu akan perkataan aku. Kalau aku cakap belik-belik, mana yang nak fahamku? Kalau jadi payah, mana yang nak fahamku? Lepas tu orang ambil sangat. Buat baca ayat ni. Dengan menjadikan wirid. Jadi biasa kita pula. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Kita nak jadikan doa untuk umum masalah. Rabbana syrah lana sadrana. Boleh. Pandai tukarlah. Wa yassir lana umurana. Kita nak tukar jadi jamak. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana.
Mata tak ubah ayat Quran, bukan ubah ayat. Ini doa. Dia panggil iktibas. Kalau mengaji ilmu balik panggil iktibas. Doa ni ditiru ambil daripada Quran. Cara susun Quran, kita ambil cara susunan dia, maka kita kata cara itu dia dah. Baik. Subhanaka la Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini apa ni? Ini asalnya Allah hikayat perkataan para malaikat. Kan? Alaihimussalam. Wah, malaikat ketika Allah bentangkan benda-benda ke atas mereka supaya mereka ceritakan benda ini apakah namanya. Dan apakah untuknya dan apakah faedahnya. Malaikat tak boleh nak jawab. Sebab nak dapat tahu dengan Allah beritahu barulah boleh tahu. Bila Allah tak bagi tahu, mana nak tahu sendiri. Lalu dia mengaku secara beradab, Subhanaka, Maha suci Engkau wahai Tuhan. La ilma lana. La nafi jenis. Tidak ada pengetahuan bagi kami. Illa malaikat. Mahanyalah barang. Allamtana iyahu. Ataupun ma'allamtanahu. Ma'allamtana. Malaikat hanya barang yang telah engkau beritahukan kami akannya. Tu je sekadar. Ni kami tak tahu ma'alah. Malaikat. Begitulah kita pun. Kita beradab. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Sebab kita bukan tahu semuanya. Sebab tu kita nak cakap, aku tahu semuanya. Jangan tu. Tu bunyi lain tu. Tahu sekadar. Banyak yang kita tak tahu. Lebih berganda-ganda berkali-kali. Siapa kredit ketika dia nak berpisah. Berwidak dengan Musa. Dia kata tengok Musa. Ketika burung selamkan paruhnya. Petani panggil muncung burung tu. Dia selam dalam air laut. Maka basah yang lekat di paruh burung tu. Tahu mana? Selam. Pejari tadi. Selam dalam air. Basah ke jari kan? Maka basah yang lekat di jari tu. Basah yang lekat di paruh burung tu. Itulah ilmu kita. Itu dah ilmu kita. Artinya, hak yang kita tak tahu macam laut tak berpantai. Itulah. Sebab itulah kita kena Allah. Jangan bangga. Aku tahu segala. Jangan. Itu lain tu. Ini malaikat jawab ni bagus. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu hak malaikat asal tu. Tidak ada bagi kami pengetahuan malaikat hanya barang yang telah engkau ajarkan kami je. Kerana innaka sesungguhnya engkau wahai Tuhan anta taukid. Sesungguhnya engkaulah al-alim yang amat mengetahui lagi al-hakim yang amat bijak pandai. Letak sesuatu kena pada tempat. Al-hikmah wad'u syai' fi mahalli. Tu. Lagi pula wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nafi ke sedaya upaya, segala daya upaya. Dan tidak ada daya. Tidak ada haul, tidak ada daya setengah tafsir, tidak ada daya pada menarikkan kebaikan. Wala quwwata, tidak ada upaya pada menolakkan kejahatan. Setengah tafsir begitu. Setengah akas. La haula, tidak ada upaya, tidak ada daya. Tidak ada halah. Nak menolakkan kejahatan, tidak ada. Wala quwwata, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan pada kita nak menarikkan kebaikan. Tengok kita kadang kita nampak ini benar baik, nak buat tak boleh. Tak kuasa buat. Kita nampak dah benda ni salah. Tapi nak tinggal tak boleh. Dia panggil la haula wala quwata. Supaya orang yang ketagih rokok masalah. Kau tanya bagaimana rokok ni? Pada asas makruh. Apa pula? Bazir banyak katakan. Pandai boleh ayat 1, 2, 3, 4. Apa tu? Nak tinggal tapi tak boleh nak tinggal. Tu panggil la haula wala quwata illa billah. Kalau tanya bab tahu. Hukumnya makruh pada asal masalah. Tahu dah ni haram pada asal. Minuman-minuman keras tak tahu kau kata haram. Tahu. Kau tak tahu teruk benar. Orang bukan Islam lagi tahu. Kata salah nak. Tapi tahu apa tak tinggal. Nak tinggal tak boleh. Sudah jadi tagihan. Kata ni kata tagihan.
Tu mana kata tak mesti tahu tu semua boleh buat. Tak mesti tahu salah tu semua boleh tinggal. Yang boleh tinggal, boleh buat itu daya upaya Allah. Abang kita mengaku la haula wala quwata illa billah. Ai illa bihaulihi wa quwwatihi. Tu. Hakikatnya begitu. Baik. Sampai di sini baru masuklah menghadapi dengan syarah serta dengan mata akan datang. Cukup dulu setakat itu telah berkata oleh syarah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Kata dia, Alhamdulillahil munazzahi an simatil huduthi wal alwani wal kaifiyat. Cukup dulu. Wallahu a'lam. Jadi kalau mengikut peraturan itu makna ada malam ni lagi lah. Ya insyaAllah ta'ala kalau tidak ada apa-apa kita sambung lagi pada malam ini insyaAllah ta'ala. Ya. Berapa jam apa kita berhenti? Faham berhenti? Boleh. Pak kono sikit. Pak di belakang sangat pak bawah. Kita ada bawah. Boleh. Mohon terangkan perbezaan ini masalah nafsu. Mohon terangkan perbezaan antara ta'alluq sifat ani dan ta'alluq sifat. Ya, baik. Sakut paut dengan pegangan dan berserta dengan istilah-istilah ulama rahimahumullah ta'ala. Dia panggil ke ta'alluq, panggil ke samarah. Itu istilahat. Paling penting lebih dulunya walaupun kita tak pandai sebut perkara istilahat, pentingnya pegang kita tu betul dengan wakil. Itu pentingnya. Lebih penting lagi pegangan kita tu betul serta dapat tahukan panggilan-panggilan istilahat. Supaya kita mengaji tajwid, paling pentingnya baca tu betul. Pentingnya walaupun tak tahu panggilan istilah tu. Apa dia ikhfa tak pandai nak panggil, apa dia iqlab masalahnya. Apanya izhar ke, izhar hakiki syafawi, tak pandai nak beza kadang-kadang. Tapi kalau guru suruh dia baca, dia baca betul. Guru kata bijak pandai baca tu. Tapi kalau tanya ini apa ini, panggil apa ini, mi mati tu mengapa ini, panggil apa? Tak tahu panggil apa. Kadang-kadang dia jawab sekarang. Ini panggil apa? Izhar. Ini panggil apa? Panggil iqfa. Iqfa apa? Tak tahu. Ingat iqfa so ada lagi. Iqfa syafawi kan. Mana itu istilahat yang diletak oleh ulama ul qiraat. Ini panggil yang ni, kaedahnya begini. Tapi paling penting kita baca tu betul. Bila guru dengar, tu betul mu baca. Cumanya mu ni tak faham, tak erti dari segi istilah. Begitulah setiap ilmu umumnya. Ini dalam ilmu usul pun dia ada istilahat. Panggilan-panggilan ini panggil apa, ini panggil apa. Pentingnya kita pegang tu betul. Kalau tanya segi pegangan, kita nak tanya dari segi pegangan. Allah yang kita mengaku bahawa Allah itu ada. Allah yang sedia, Allah yang bersalahan. Katakan, sampai-sampai lagi kepada Allah itu yang kuasa ke tidak kuasa pegangan kita. Allah yang kuasa. Itu betul. Maha pula tu. Allah yang maha kuasa. Tahu kat sini. Betul lah tu. Kat mana? Sikit lagi. Kerana betul Allah maha kuasa, semua orang mukmin begitulah. Semua muslimin begitulah. Dia ada perbezaan antara ahli sunnah dengan lain, tak ada sedikit perbezaan. Kalau tanya, Allah yang maha kuasa, ittifaq, ijma' Allah maha kuasa. Mu'tazilah, Jabariyah, sampai dari kiralah semua orang muslimin, Allah yang maha kuasa. Kalau kata Allah maha lemah, bukan mukmin lah. Bukan mukmin lah. Bila orang mukmin, orang muslimin, semua mengaku Allah maha kuasa. Lepas tu, dia lagi pegangannya,
Allah Maha Kuasa dengan apakah? Di situ jawab berbeza ni. Kalau orang Mu'tazilah, Allah Maha Kuasa dengan zatnya. Tu jawapan Mu'tazilah. Tu panggil terlari daripada jalanan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah Jamaah kalau tanya, Tuhan yang Maha Kuasa dengan apa? Dengan sifat kudratnya. Tu beza lah tu. Cuba dengar. Tuhan yang Maha Kuasa dengan zatnya, itu Mu'tazilah. Tuhan yang Maha Kuasa dengan kudratnya. Itu Ahli Sunnah. Ada pun betul yang Maha Kuasa ijma'. Siapa tak boleh ingkar yang tu, siapa ingkar yang tu kupulah. Siapa ijma' tu. Hak tempat berselisihnya Allah yang Maha Kuasa dengan apa? Kata Mu'tazilah dengan kudrat. Astagfirullah. Dengan zatnya. Maknanya tidak ada sifat. Dia panggil Mu'attilah yang menafikan sifat. Yang ni sifat yang dipanggil maknan dalam istilah. Yang nafi tu dengan Mu'tazilah. Kita sambung lagi. Tuhan yang Maha mengetahui. Tuhan itu alim. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah itu Tuhan yang Maha mengetahui. Dengan segala mempunyai dada, apa litas adalah Allah Maha mengetahui. Ijma'. Allah Maha mengetahui. Dengan apa Allah mengetahui? Mu'tazilah macam tadi. Dengan zat. Ahli Sunnah dengan ilmunya. Dengan sifat ilmunya. Itu Ahli Sunnah. Jadi, kalau dia kata Tuhan yang Maha Kuasa dengan zatnya, yang Maha mengetahui dengan zatnya, ini terlari daripada jalanan Ahli Sunnah kepada jalanan Mu'tazilah. Walaupun dia tak mengaku, saya bukan Mu'tazilah. Bukan, awak tak mengaku, tapi jalan yang awak jalan tu jalan Mu'tazilah. Itu lah. Saya tu jalan pergi ke Kelantan. Saya tak nak pergi Kelantan. Tak pergi Kelantan, apa ke jalan tu? Lagi Kuala Lumpur jalan ni. Bisa. Itu lah. Tak mengaku, silap jalan pun. Itu masalah. Itu namanya kata, sahabat jalan yang tak elok, tak ada siapa mengaku nak pada jalan tak elok. Walaupun berjalan atas jalan tak elok. Allah Maha Kuasa dengan zatnya. Allah Maha mengetahui dengan zatnya. Saya Ahli Sunnah. Bukan Ahli Sunnah. Kalau setakat kata Maha Kuasa, itu bukan hanya Ahli Sunnah. Semua firqah muslimin mengaku Allah Maha Kuasa. Kuasa dengan kudratnya. Itulah Ahli Sunnah. Allah Maha mengetahui dengan sifat ilmunya. Allah Maha mendengar, sami' dengan sifat sama'nya. Allah basir, yang Maha melihat dengan sifat basarnya. Itu Ahli Sunnah. Allah yang mutakalim, Allah yang berkata-kata dengan sifat kalamnya. Itu. Kalau kata Allah yang berkata dengan zat, mendengar dengan zat, dia melihat dengan zat, itu jalanan ahli Mu'tazilah. Lepas tu boleh nak letak istilah lagi tu, pegang dulu. Tu nak banding kata, kalau baca, cuba baca ayat Quran. Fa amma man masalahna. Fa amma man wa amma man bakhila wastaghna. Betul macam tu. Wa amma man bakhila. Betul macam man bakhila. Tapi nak tanya sikit, apa panggil man bakhila? Tak tahu saya. Tak tahu saya. Tapi baca betul. Tapi kalau orang tahu lagi tu istilah, apa macam gitu? Ini panggilnya iqlab. Apa iqlab? Tiap-tiap nun yang mati ataupun tanwin apabila bertemu dengan ba, panggilnya iqlab. Berapa huruf iqlab dalam huruf hijaan yang 28 atau 30 itu? Ba satu je. Pandai tu. Baca betul, pandai dengan istilah. Faham tak tu? Tu nak banding dengan ilmu hak minat kita suka mengaji. Hak lain tu suka nak banding kot tu dulu. Begitulah kita mengaji usul saat ni tanya, Allah Maha Kuasa ke tidak? Ya, Allah Maha Kuasa. Saya pegang iktikad putus, saya tak ada syak, tak ada ragu-ragu pun. Allah yang Maha Kuasa. Kalau tanya lagi, Allah Maha Kuasa dengan apa? Dengan kudratnya. Betul awak pegang tu. Dari segi sifat ma'aninya, isbat ma'aninya dan maknawiyahnya. Betul. Kalau tanya kudrat tu sifat apa? Tak tahu saya. Ini panggil dalam istilah sifat ma'nan. Tiap-tiap sifat yang bahasa ada panggil sifat ma'nan. Tu istilah. Bila Allah tu bersifat dengan sifat kudrat, Allah Maha Kuasa. Maka kuasa tu, yang kuasa tu panggil zat yang bersifat dengan kudrat.
Tubik lazimnya oleh yang kuasa. Keadaannya yang kuasa. Itu panggil maknawiyah. Itu dalam istilah dia panggil. Baik. Apabila Allah bersifat dengan kudrat, Allah itu kuasa. Dengan kudratlah kuasa ia. Kuasa tu panggil samaratus sifat. Dalam istilah dia panggil. Sifat kudrat yang ada pada zat Allah. Dengan sebab ada sifat kudratlah Allah kuasa. Dengan bersifatnya sifat kudrat, Allah kuasa. Kuasa tu apa? Itu panggil samaratus sifat. Allah bersifat dengan hayat. Allah yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah al-hayy. Apa? Allah yang hidup. Hidup dengan apa? Tunggu ahli sunnah. Dengan sifat hayatnya. Itu. Maka hayat tu sifat maknan nama dalam istilah. Dengan adanya sifat hayat, Allah itu hidup. Itu panggil samaratus sifat, bukan ta'alluq. Sampai dia kata sifat hayat tak bertakluk. Allati la tata'allaqu bi syai'in. Dia panggil. Sifat hayat tidak bertakluk dengan sesuatu. Itu hidup tak apa? Hidup tu samaratus sifat. Sifat hayat, itulah kitab Baqarah ayat Jumaah. Hayat arti perhidup. Dengan dia lah hidup. Kita nampak beza tadi. Allah bersifat dengan sifat hayat, artinya perhidup. Dengan sebab ada sifat perhidup, Allah hidup. Hidup tu samarah, hayat tu sifat. Perhidup tu nama satu sifat yang ada pada zat. Dengan dia lah hidup. Hidup tu samarah tu sifat. Takluk tak ada. Baik dia panggil al-hayat la tata'allaqu bi syai'in dia panggil. Ada pun lain pada hayat, 6 sifat lagi 7 apa dia daripada 7 sifat ma'ani, cabut hayat 1. 6 sifat lagi yang berta'alluqnya. Nanti nak beza macam mana? Tadi Allah bersifat dengan sifat qudrat. Tu Al-Qur'an bubuh perkata. Bagi bubuh perkata nak apa Allah? Berkuasa. Dia nak sifat nak tuju pada sifat. Dengan dialah kuasa. Kuasa tu samaratus sifat. Ta'alluq mana? Kuasa atas menjadikan dia kena pergi sakut. Kalau orang mengaji dah agak, dia panggil apa dia? Tepat bersakut. Qadrat apa? Panggil muta'allaq. Lepas kita kena pergi kepada luar pula. Luar Arab, qadara dia muta'adi dengan ala. Tengok. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa. Qadara ala, qadir ala. Abang dia cakap, kuasa atas. Dia panggil kita. Kuasa atas mengada dan meniada. Maka tu panggil ta'alluq. Kalau kita berhenti setakat kata, Allah bersifat dengan kudrat. Dengan ada kudrat tu kuasa. Tu panggil samarah. Kuasa atas mengada dan meniada. Tu panggil ta'alluq. Kuasa tadi panggil ta'alluq bila lagi sakut. Mari tahlil pula. Allah bersifat dengan sifat iradat. Artinya penentu tanpa kehendak. Dengan dialah Allah menentu. Menentu tu panggil samaratus sifat. Menentu akan. Tergi ke maf'ul. Kerana arada dia muta'adi. Binafsi. Innama amruhu idza arada syai'an. Syai'an maf'ul arada. Menentu yang akan. Tu panggil ta'alluq. Kalau sekadar kata Allah bersifat dengan iradat. Dengan dialah menentu ia. Kehendak ia Allah. Tu panggil samarah. Kerana akan suatu. Tu panggil ta'alluq. Pergi lagi. Alima ya'lamu. Allah alimu. Allah yang Allah bersifat dengan sifat ilm tu maknan. Dengan adanya sifat ilmu, Allah tu mengetahui. Itu sama satu sifat. Mengetahui akan semua perkara. Alimah muta'adi. Ada muta'adi dengan raja. Wallahu alimun bi dzati sudur. Itu dia. Dia panggil manakala sifat hayat, Allah yang hidup dengan hayat. Hayat sifat makna. Dengan ada hayat, Allah hidup. Itu samarah. Lepas tu ta'alluq, tak ada apa-apa. Hidup. Cukup. Baik tu sifat hayat tak berta'alluq. Sambung lagi. Sami'a yasma'u. Sam'an.
Kelimah kalau mengaji kelimah sami'a yasma'u sam'an. Tu kelimah masdar. Lafaz sam'an ada artinya nama sifat, ada artinya ta'alluq. Masalah. Allah yang mendengar. Apa dengan apa? Dengan sifat sama. Sama tu arti pendengar. Manakala zat bersifat dengan pendengar, zat tu mendengar. Pendengar nama sifat panggil maknan. Mendengar itu panggil samaratus sifat. Mendengar apa? Mendengar akan semua perkara yang ada. Itu panggil ta'alluq. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh telah mendengar Allah akan perkataan seorang perempuan yang duk berbantah tentang suami di zihar dia, Khawlah binti Hatib radhiyallahu anha. Tu dalam usul bang kita dah. Maka bila kita nak faham kata ta'alluq dengan samarah begitu. Bila zat bersifat dengan ilmu pengetahuan, tu nama sifat, pengetahuan tu panggil sifat makna. Dengan dialah dapat tahu, mengetahui, itu samarah. Tahu akan sekalian perkara. Tahu akan sekalian perkara tu panggil ta'alluq. Tu beza antara samarah dengan ta'alluqnya. Baik. Tapi pada tadilah kalau tak pandai nak sebut istilah-istilah apa tak apalah, kalau tanya pegangnya betul. Allah tahu tak? Tahu. Allah tahu sekalian perkara. Sama ada yang telah ada dia tahu, yang sedang ada dia tahu, lagi akan ada dia tahu. Benda tak ada dia tahu kata tak ada. Tak akan ada tahu kata tak akan ada. Tahu segala-galanya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sama ada syai'in min al-mawjudat. Sabit aku mengaji sekali lagi dia tahu. Ilmu ta'alluq dengan sekalian hukum akal yang tiga. Min al-wajibat wal mustahilat wal jaizat. Itu dia. Apa tu? Semua tu nak dapat bukan sehari dua mengaji tu. Nak dapat itu pak kita mengaji sehari dua ni. Nak potong mengaji lama mana boleh. Apa lagi tak pernah mengaji usuluddin nak cabar. Jangan. Dinasihatkan. Baik tapi aku saya tak tahu dalam ilmu ni. Istilah pegangan saya semoga-moga dibetulkan. Tapi istilah saya tak pandai. Ni tak kita tak pandai, enti apa bercara takluk? Apa bercara? Jangan cabar itu maka diri balik. Sedangkan ilmu hak kita, bukan ilmu orang lain. Dah itu ke? Ilmu hak kita dah tu. Kata dia kata dah. Ilmu usuluddin hak kita, ilmu fiqh hak kita. Semua tu ilmu tasawuf hak kita, yakni kita orang Islam, kita orang beriman. Di bawah naungan Quran dan hadis tu hak kita semuanya. Tapi ketinggalan kerana kita tak menghadapi dalam medan itu. Tapi angin mai akhir-akhir nak cabar. Jangan. Rusak. Itulah. Itu kita contoh supaya ilmu tajwid suka kita belajar. Di mana-mana suka mengaji tajwid ni. Sahabat Isakut dengan suara kata ni. Buka telinga kata. Tu lagu pula tu. Nahwan syabah. Apa nama Hijazkah kata lagi. Dengan tajwid sebut time pula apa. Suka dijadikan imam. Seronok. Itu kan? Walhasil setiap itu dia ada semua tu. Kalimahnya, i'rabnya, itu. Berapa wajahnya, balarahnya, badaknya, semuanya ada di Quran tu. Itu mana kata ilmu ni bagai sangat, punun banyak sangat. Maka setiap ulama dia terjun dalam medan ni dia hurai. Letak istilah. Maka tu dah diajar kita orang belakang ni sambung menyambung. Itulah sebab tu semuganya kita tak sesat jalan. Bila tahu jalan tak sesat jalan. Tahu pula kaedah jalan. Kita berjalan-jalan raya tahu kaedah jalan. Nak kona, nak lekak macam mana tahu jalannya. Kita nak potong di mana boleh potong. Mana boleh potong balik U-turn sini panggil. Tahunya semua. Dah dari kita dah. Di sana. Sana. Kona sini. Nak pergi kena ambil kiri. Siap dah. Jauh lagi ni ambil dah. Ambil kiri. Masuk kiri. Sahabat ni kita nak lokal tu. Sampai cabai pak ambil kanan. Sahabat dia ada siap dah lazim kita ada dah. Cuba kita tak tahu. Tanya semua. Kanan kiri straight boom. Silap. Tu. Mari daripada mana? Mari daripada tak nyata jalan. Itu dia. Sebab kita tak berani pakai mula pemadu kuda lah. Tak tahu jalan.
Apa pula dia bana besar-besar yang lagi terus silap jalan ke Allah, nak pusing balik, nak potong balik kan. Itu dia. Bahaya. Ni jalan keselamatan raya ni bahaya apa kata agama. Bahaya agama bukan segala ni sebab tu Allah Taala panggil ke agama tu jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Apa sirat? Jalan. Sebab itu asal urangnya sirat dengan sin. Ditukarkan sad, sirat. Tapi kalau yang mengaji fiqh dengar tu imam baca ihdinas siratal mustaqim. Apa nak kata? Bagi orang tahu, ya betul. Asalnya sirat dengan sin. Sebab tu qiraah Yaqub dibaca sirat dengan sin. Tapi kita baca dengan tukar sin akan sad sebab apa? Sebabnya ra ni huruf bahasa tinggi, pakai lidah, maka sin tu huruf rendah kan. Jadi bahasa susah. Si ra payah. Bila tukar sad mana lacak sini lagi dah. Siro masa model lah. Banggu depan lagi tapi sini dah naik dah belah-belah. Tak berat sangat. Cuba mari kena tu dah. Siro. Jadi bahasa payah sikit. Siro. Tengok. Itu semua ilmu. Lepas kita tak tahu barakah tu imam. Cerah 3 nafas susah nak keluar baik. Nak rojak susah, kena duduk Cina buta. Tu hasil pada kita tak faham. Cuba kita faham, kita tangguh. Tanya kita, macam mana tak imam baca ihdinas sirat tu? Ya betul. Tak ada apa-apa dari segi sah sebenarnya. Cumanya kalau nak kata juga, ini bukan riwayat hafaz kita baca gini. Itu tak apalah. Salah dengan riwayat hafaz, salah dengan qiraat Asim dan hak lain. Hak lain baca dengan si, ngasa. Itu je kalau kata, ini salah dengan riwayat kita. Itu je. Masya Allah. Habis kata semua ilmu boleh tolong menerang, menjelaskan. Itu. Baiklah. Masa kita saat ni tu nampak cukup dengan yang ni. Masya Allah. Nah. Itu dia. Lepas tu? Macam mana? Lepas tu masalah banyak lagi? Oh. Ada lagi sokok dengan Usuluddin? Ada lagi? Ada. Saya dengan Usuluddin lah. Kau? Hak tu kita malam lah insya-Allah taala sifat taruhlah tawassul. Tawassul juga pun di mana-mana apa jadi. Lah, nanti kata hasil daripada kita tak faham dalam Usuluddin, tak faham dalam segi capuran fiqh pun menyebabkan jadi satu masalah. Tu dia. Kadang-kadang diugut dengan syirik. Tu keliru kita orang awam. Tak, kita pun tak kenal juga syirik. Nama tak syirik takut selalu. Macam kata hatu, takut lalu budak. Tak pernah tengok pun. Budak. Lagi hatu tu. Lagi selalu. Apa hatu pun tak tahu dah. Ini apa tu? Syirik tu. Siap kita punya syirik. Itu dia. Itu nak kena teluduk membetulkan. InsyaAllah ta'ala lah buat tawassul taruh pada malam ini. InsyaAllah ta'ala jika ada masuk maka untuk sekadar ini dululah. Sekadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.